itulah apanya yang kita hadapi sekarang ni. Saya tak ada jalan lain. Saya sungguh pun dari segi kebiasaan banyak pegawai macam saya ni duduk Bukit Samsara tu tak nak beruyu sangat masuk politik. Kalau apa pun saya tanya, dia beri sumbangan keuangan saja. Tapi bagi saya tak ada pilihan lain. Saya terpaksa turun padang mana-mana. Saya sama ada berceramah atau mengadakan kunjungan rumah ke rumah, atau di masa-masa Pekansari mengedar-edarkan risalah. Apa tujuan saya sama nak berusaha. Saya tak tahu kalah menang ini itu bukan hak saya, itu hak Allah menentukan. Itu usaha. Tapi memang di mana-mana saya pergi, saya dapati usaha orang PAS ni tak berapa begitu gigih lah, tak berapa begitu. Umpamanya saya sebelah pagi tadi saya pergi ke kawasan, satu di kawasan apa ni Cenor, satu Luit. Asalnya saya nak ikut je apa ni perantau Pahang yang terlibat dengan acara-acara ni. Tapi sehari sebelum tu dia cakap dengan saya tak jadi. Tak jadi. Saya cakap kalau saya nak pergi juga, tak apalah, pergi seorang lah. Saya pergi seorang lah. Ni saya sampai sini. Tapi lepas tu Musanis telefon saya minta tangguh dulu. Saya tak tahu program dia sejauh mana. Okey, dia kata sampai setakat petang je. Okey, saya boleh malam datang ke Gua. Saya pun lama masa budak-budak saya datang sini. Masa budak-budak, kira lah berapa, saya dah 68, budak-budak katakan umur 12. Dekat 60 tahun saya datang Gua. Orang tak kenal saya tak kenal orang. Jadi begitu juga macam saya terlibat banyak dengan kempen di Terengganu. Sebab Terengganu lah yang memberi saya peluang untuk menerima pengalaman masuki bidang politik melalui PAS. Jadi di Terengganu tu saya ingat memang dia berusaha gigih lah. Saya tengok alhamdulillah banding dengan Persatuan Perantau Terengganu, Perantau Pahang di Kuala Lumpur tu, yang Terengganu tu begitu aktif lah. Dan mesyuarat dia hampir-hampir tiap-tiap malam kat ibu pejabat PAS dia yang saya hadir lah. Saya yang benar ni nak menerima pengalaman. Supaya masa saya kerja tu, saya banyak nak dapat pengalaman yang membolehkan kita berguna masa hadapan besok. PAS ni pun saya dah beritahu saya memang tak nak jadi calon. Tapi alhamdulillah niat saya tu insya-Allah tertunai. Sebab dulu saya ura-urakan mungkin jadi calon di Putrajaya, tapi sekarang ni ada KSU masuk PAS. Datuk Nik dia apa ni KSU Kebenaran Tanah. Saya dah tanya dia kata dia dah mula berceramah di Putrajaya. Itu tanda-tanda dia akan, saya tak diminta oleh PAS berceramah di Putrajaya, jadi saya tahulah permintaan saya telah diterima. Saya memang tak ada niat langsung untuk bergerak, cuma saya bergerak aktif dalam politik. Cuma saya terpaksa turun untuk memberi sokongan kepada PAS supaya kita dapat menubuhkan kerja, terutamanya di peringkat persekutuan. Kalau kita tak menguasai peringkat persekutuan, tengok negeri-negeri sekarang ni dia bulinya. Sebab sistem apa ni politik atau sistem perlembagaan kita banyak memberi kuasa kepada pusat. Dia kuasa negeri ni terlalu terhad. Jadi untuk melaksanakan Islam pun memang susah. Sebab apa, umpama saya bergerak dalam itu muamalah Islam ya. Apabila kita pergi ke Shah Alam, dia banyak-banyak orang berkedai-kedai tu orang UMNO. Sebab pembagian kedai tu banyak orang UMNO. Ini grup PAS lah. Mana kita tak nak mengatakan kita, tapi itu merupakan yang menjalankan benda-benda Islam. Grup PAS lah. Kita cuba mengabui melalui koperasi, melalui NGO, tak nak menerangkan supaya
kita tidak dituduh sebagai aktivis PAS lah. Jadi yang sebenarnya memang kalau orang UMNO dia tak nak. Pengalaman saya memang dia tak nak Islam ni. Sebab lebih tahu orang mengenai Islam ni, lebih kurang pengaruh dia. Dia ni lebih, dia nak orang tak berfaham Islam. Jadi senang dia, sebab dia menjalankan semangat kebangsaan Melayu tu. Dia macam saya pergi kursus BTM 4 kali tu. Dia mengembangkan semangat kebangsaan Melayu, bukan semangat yang berdasar pada Islam yang dituntut tu. Islam patut atas pada Melayu. Jadi orang Melayu ni secara kebetulan lah, kita lahir orang Melayu, kita tak boleh lari ke Melayu lah. Tapi Islam ni merupakan tuntutan yang setinggi-tinggi. Perlembagaan kita pun bukan perlembagaan mencorak Islam. Perlembagaan yang telah dibuat oleh orang putih. Apa ni, RIK, perlembagaan RIK tu. Jadi oleh kerana dalam jawatan kuasa perlembagaan ada orang Pakistan, yang itu kita dapat selit-selitkan Islam sebagai agama persekutuan tu semua. Dia UMNO, agama persekutuan pun dalam perlembagaan dia putar belik agama rasmi. Persekutuan dengan rasmi dari diplomasi ni jauh berbeza. Rasmi ni cara asal kerjaan je, kalau persekutuan ni menyeluruh. Ini bantuan sekolah agama rakyat masa saya di Pahang pun dah mula dia tak nak beri. Jadi banyak penyayaan kepada, sebab negeri tak mampu. Saya dulu masa saya paling banyak negeri boleh mengadakan sekolah agama kerjaan negeri Pahang ni satu tiap-tiap daerah. Mana kita ada 11 daerah, 11 je lah. Sebab kewangan negeri terhad. Setengah negeri macam saya pernah jadi ahli lembaga pengarah Tengah. Dan masa tu Tan Sri Wan Mohtar, dia serah terus kerjaan persekutuan, sekolah-sekolah agama dia. Selangor pun banyak serah, itu dia kaya. Jadi apabila Selangor dia kuasai alih pembangkang, ada PAS yang jadi rakan, dia tidak ada sekolah agama lagi dah. Banyak yang telah dipersekutuankan. Persekutuan memang sukalah. Kalau serah dia memang alhamdulillah. Sebab sekolah agama ni dikira yang dapat mengembangkan pengaruh Islam ni, iaitu parti PAS. Jadi saya haraplah orang Gua dengan orang Bukit Keledah ni memang setahu saya orang Karak ni, setahu saya memang orang kuat PAS lah. Tapi lebih penting lagi kali inilah pilihan raya yang berkemungkinan besar kita dapat menumbangkan pemerintah yang telah berkuasa begitu lama, yang saya dapati tidak begitu adil kepada, khususnya kepada orang Melayu. Sebab kalau baca banyak perlembagaan ni, tanah Rizal Melayu pun tak diganti dan makin berkurangan banyak lagi. Kemudahan-kemudahan yang patutnya dimiliki oleh orang Melayu tapi telah diselewengkan. Jadi saya tak mengatakan bahawa kerajaan baru ni, kalau kerajaan pakatan memerintah, dia akan lebih baik. Tapi saya berpendapat insya-Allah kurang-kurangnya kalau tidak jangka lama, jangka panjang, jangka pendek, dalam macam kerajaan barisan, kalau mengikut pengamatan saya sehingga tahun 1990. Lepas dia makin teruk sehinggalah sekarang ni. Jadi mengambil masa kalau kerajaan barisan nasional daripada tahun 55 kata 57 sampai tahun 1990. Masa itu saya dah tak ada dah macam mana kalau pakatan ni berkuasa, berapa lama dia berkuasa kita tak tahu. Tapi kalau penyelewengan yang dibuat oleh Barisan Nasional sekarang ni, siapa yang hidup masa itu minta gantilah parti lain, parti mana yang boleh gantikan PAS masa itu saya tak tahulah parti mana. Tapi itulah hakikat dia. Kalau terlalu lama memerintah, memang perkara ni akan berlaku. Kerana dia telah menguasai segala-galanya.
segala-galanya. Dan tambah pula banyak pegawai kerja nak bersekongkol dengan orang. Ini yang bahayanya. Ni kaki bodek ni banyak. Siapa tak nak bodek? Dapat itu, dapat ini, semua mana. Jadi setakat itulah saya insyaAllah dari pengetahuan saya ingat dalam minggu depan mungkin Parlimen ada undang-undang ini dibubarkan dan pilihan raya telah sampai. InsyaAllah dalam masa kempen lah, kalau orang Pahang ajak saya mungkin kena bermalam lah. InsyaAllah. Dan saya cuma boleh menyumbangkan kalau Terengganu dah lantik saya, PAS Terengganu lantik saya jadi penasihat. Pahang ni kalau lantik saya terima lah. Sebab saya orang Pahang. Sebab bila saya berceramah Terengganu, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man dapat tahu, dia jumpa saya, Ismail. Kalau awak tak nak berceramah di Pahang tu, saya buat duk blog di Temeloh tu. InsyaAllah kalau panggil, saya bakal datang. Kalau tak panggil, saya memang tak datang lah. Memang itu cara saya. Saya memang tak ada benda saya minta, tak ada apa yang benda. Saya dah beritahu mana-mana saya ceramah. Semua perbelanjaan saya tanggung sendiri, tak payah. Kalau nak beri duit minyak pun saya tak nak. So kalau saya ada duit, insyaAllah saya akan menyumbang sikit yang saya ada. Itu semangat saya kepada perjuangan PAS, iaitu perjuangan Islam. InsyaAllah kita akan berjaya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah perjalanan hidup yang bahagia Datuk Ismail Hamzah. Melalui pengalaman dia yang beliau di bidang ekonomi, cukup untuk membuktikan bahawa sistem pemerintahan yang ada sekarang ni banyak penyelewengan di sana sini, kroni dan sebagainya. Itu adalah pengalaman sebenar yang berlaku ke atas yang bahagia Datuk. Jadi sebagai seandainya pengurusan kita lakukan nanti, haruslah dengan kaedah berkesan supaya apa yang kita rancang dalam manifesto tersebut dapat dilaksanakan dengan jayanya. Inilah dianya yang dipanggilkan pengalaman sebenar orang atasan. Kita di bawah ni banyak yang kita tak tahu kerana kita menerima maklumat daripada media massa yang tak betul lah, cakap terus terang lah. Saya pun ada pengalaman juga di bidang tentera, jadi banyak juga yang tak betul. Jadi terpanggil untuk sama-sama ke hadapan, di barisan ke hadapan supaya kita ke arah kebaikan lah, ya.